Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah thumma alhamdulillah biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa sekali lagi setelah kita lama tak berjumpa. Tergendala seketika pertemuan kita dalam proses kita untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Jadi proses kita adalah tadabbur ringkas, di mana kita akan baca satu muka surat setiap kali pertemuan. Sebelum ni kita dah lama dah kita tinggalkan surah. Sebelum ni kita dah baca sampai pada muka surat 77. Jadi hari ni kita nak sambung semula lah, insya-Allah dengan izin Allah. Ayat yang muka surat yang ke-78, insya-Allah hari ni ayat 7 hingga ayat 11 daripada surah An-Nisa, insya-Allah. Tanpa melengahkan masa, kita terus sahaja. Sebelum tu, apa khabar tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat? Mudah-mudahan Allah SWT merahmati kita semua, insya-Allah. Dan kita terus kepada ayat ke-7 hari ini, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan yang direjam. Lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, orang-orang lelaki pada ayat 7, orang-orang lelaki ada bahagian pusaka daripada peninggalan ibu bapa dan kerabat, dan orang-orang perempuan pula ada bahagian pusaka daripada peninggalan ibu bapa dan kerabat. Sama ada sedikit atau banyak daripada harta yang ditinggalkan itu bahagian yang telah diwajibkan, yakni ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi secara ringkas boleh kita bincangkan bahawa Allah SWT sebenarnya dah menetapkan hak-hak khusus. Sebelum ini Allah telah menetapkan hak khusus bagi orang-orang yang lemah, yakni anak yatim dan juga mas kahwin wanita dalam ayat sebelum-sebelum ini. Jadi sekarang ini kita nak bincang ayat ini menjelaskan bahawa hak lain yang harus ditunaikan kepada dalam kenyataan di mana selalunya masyarakat mengabaikan perkara ini, itu hak-hak waris. Jadi dapat juga dikatakan bahawa setelah ayat yang lalu memerintahkan untuk menyerahkan harta kepada anak-anak yatim, wanita dan kaum lemah, maka mungkin akan ada yang bertanya, dari manakah wanita dan anak-anak akan memperoleh harta? Maka diberitahukan kepada kita dan ditekankan bahawa untuk lelaki-lelaki dewasa atau anak-anak yang tinggal mati orang tua dan kerabat, mereka ada hak berupa bahagian yang telah pun diatur oleh Allah SWT setelah turunnya ketentuan umum daripada harta peninggalan ibu bapa dan para kerabat. Jadi menurut penulis tafsir Misbah, dia kata kerana ketika itu mereka tidak memberi harta peninggalan kepada wanita dengan alasan sebab wanita ini dia tidak ada manfaat yang besar sebab tidak pergi perang. Maka secara khusus ayat ini menekankan bahawa bagi wanita juga, baik dewasa maupun anak-anak, ada juga hak berupa bahagian tertentu, supaya tidak ada salah faham yang mengatakan bahawa hanya orang lelaki sahaja yang mendapat hak, atau sebaliknya. Jadi Allah SWT bagi kedua-duanya hak supaya tidak ada yang dengki mendengki sehingga menyebabkan ada yang golongan yang tertindas. Jadi diberitakan kat sini bahawa harta peninggalan itu baik sedikit atau banyak, semua itu ada hak Allah SWT, dan Allah menetapkan menurut ke hikmah yang ada pada Allah SWT. Allah SWT yang tahu apa yang terbaik buat kita. Wallahu a'lam. Jadi kalau kita tahu bahawa sebelum ini memang wanita mereka tak dapat hak langsung. Mungkin ada yang tertanya, kenapa lelaki ni lebih bahagiannya? Kalau kita lihat sebelum ini memang wanita langsung tak dapat hak. Tetapi sekarang bila Islam telah datang, Islam beri hak kepada wanita. Lihat bagaimana sebenarnya Islam dah mulakan dulu untuk menjaga hak-hak wanita. Kita lihat bagaimana Allah sendiri telah khususkan hak wanita kepada harta pusaka dalam ayat ini. Jadi Allah boleh saja berfirman lelaki dan perempuan ada hak ke atas harta pusaka. Tapi Allah telah pecahkan ayat ini. Kemudian Allah sebut tentang hak lelaki, kemudian Allah sebut tentang hak perempuan. Ini supaya jelas nampak adanya hak wanita. Kalau digabungkan sekali orang tak nampak jelas. Apabila letak yang kedua, Allah bagi tahu bahawa sebenarnya wanita ada hak dia, supaya Allah nak bagi tahu ada spesifiknya. Allah ambil tahu tentang golongan wanita ini sebenarnya. Jadi malangnya
Sekarang ada je orang yang mentohmah mengatakan bahawa agama Islam ni tak adil, agama Islam menindas wanita. Ini kena terjadi kerana apa tanggapan ini berlaku sebab mereka tak belajar tentang Islam dan mereka bias tentang Islam, mereka tak belajar betul-betul. Jadi kalau mereka belajar betul-betul, mereka akan faham bahawa bahagian itu telah pun diberi kepada lelaki dan perempuan. Wallahu a'lam. Jadi banyak ke sedikit itu semua telah ditetapkan oleh Allah SWT. Kalau kita ambil petik sedikit, kalau saya rujuk dalam celik tafsir tu, tuan-tuan boleh tengokkan celik tafsir.net tu, dia kata Imam An-Nawawi dia kata dalam kitab The Minhajul Talibin meringkaskan hak-hak yang perlu ditunaikan sebelum pembagian harta pusaka adalah seperti berikut. Ialah antaranya belanja pengebumian. Ialah tanggungan pertama daripada jumlah harta pusaka si mati. Kemudian hutang piutangnya hendaklah dibayar. Kemudian pemberian wasiat yang diwasiatkan olehnya hendaklah diselesaikan. Akan tetapi hanya setakat 1/3 daripada harta pusaka selepas menolak hutang piutang, yang tinggal ialah 2/3 ialah hak waris. Jadi ini bermakna bukan semua harta yang ditinggalkan oleh si mati dikira harta pusaka yang boleh terus dibahagikan kepada waris. Kadang ada orang yang salah faham, dia pergi bahagikan dulu sama adik-beradik semua, tapi hutang tak jelaskan. Misal jadi kena tengok ada benda yang perlu diselesaikan terlebih dahulu, barulah dikira para waris ni. Jadi para waris ni hendaklah selesaikan beberapa perkara terpenting dahulu sebelum memberi harta pusaka kepada waris secara faraid. Jadi antara yang perlu diambil kira dalam pembahagian harta pusaka ialah belanja menguruskan jenazah, menjelaskan hutang si mati, wasiat amal jariah, harta sepencarian dan juga faraidkan bahagian waris. Wallahu alam. Dan banyak lagi lah yang perkara-perkara yang perlu diuruskan seperti kain kapan dan sebagainya. Wallahu alam. Okey, jadi kita dapat lihat bahawa Allah kata nasibam mafruḍah. Kalau kita lihat kepada sedikit perkataan daripada ayat yang kita baca tadi, itu bahagian yang telah difardukan. Jadi apabila dikatakan pembahagian itu fardu, maka kita kena ikutlah dengan tepat. Kalau yang mengikut penulis tafsir, celik tafsir ni lah. Mungkin tuan-tuan boleh rujuk lagi banyak lagi pandangan-pandangan para ulama. Kita cuma bacakan sekali lalu sajalah supaya jangan kita tak tahu langsung. Jadi pembahagian itu telah ditentukan oleh Allah, maka kita kalau kena ikut dan tak boleh gunakan akal untuk ubah dia. Wallahu alam. Ini antara pandangan penulis tafsir, celik tafsir. Wallahu alam. Jadi kalau kita lihat dalam ayat ni ada mengandungi 5 hukum utama, kata penulis tafsir celik tafsir ni. Lelaki dan wanita dua-dua ada hak kepada harta peninggalan si mati. Harta sikit atau banyak kena bahagikan. Kalau yang kedua, kalaupun dia sehelai kain pun mesti dibahagikan. Kalau sedikit dan tidak mahu dibahagikan, maka pihak yang lain boleh membeli bahagian daripada orang lain. Tidak antara pandangan dia. Harta peninggalan itu termasuk dalam semua harta, sama ada harta itu pakaian atau tanah, semua kena dibahagikan. Harta faraid ini buat kuasa selepas tuan harta itu meninggal. Kaum kerabat juga berhak mendapat harta pusaka. Yang itu tuan-tuan kena rujuklah kepada ahli-ahli fiqh ataupun buku-buku fiqh untuk mengetahui selanjutnya. Kita hanya lihat kepada asas-asas sahaja. Baik, kita terus pada ayat 8. Allah SWT berfirman, wa idza khadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masaki nufarzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Allah SWT berfirman, dan apabila kerabat yang tidak berhak mendapat pusaka dan anak yatim serta orang-orang yang miskin hadir ketika pembahagian harta pusaka itu, maka berikanlah kepada mereka sedikit daripadanya dan berkatalah kepada mereka dengan qaula sadida, dengan kata-kata yang baik. Baik, kita rujuk sebentar daripada tafsir Al-Misbah, insya-Allah. Jadi Allah SWT berfirman dalam ayat 8 ini, setelah menjelaskan yang wajib menyangkut harta warisan, kata penulis tafsir Misbah, setelah menjelaskan yang wajib menyangkut harta warisan, ditetapkannya dalam ayat ini yang dianjurkan. Memang bukanlah sesuatu yang terpuji. Kata penulis tafsir Misbah ni, bila ada yang hadir atau mengetahui adanya pembahagian rezeki, lalu yang hadir dan mengetahui itu tidak diberi, apatah lagi jika diketahui oleh yang mendapat bahagian itu bahawa mereka adalah kerabat dan kaum lemah yang memerlukan bantuan. Kerana itu sebelum menguraikan bahagian-bahagian masing-masing, kedua ayat di atas mengingatkan dua perkara yang
yang menjadi pokok utamanya itu pertama adalah apabila suatu pembahagian itu hadir, yakni diketahui oleh kerabat yang tidak berhak mendapat warisan baik mereka dewasa maupun kanak-kanak, atau yang hadir anak yatim dan orang miskin, baik mereka kerabat atau bukan, bahkan baik mereka hadir atau tidak, selama diketahui oleh yang menerima adanya orang-orang yang memerlukan, maka berilah mereka sebahagian, yakni walaupun sekadarnya daripada harta itu, dan ucaplah kepada mereka perkataan yang baik yang menghiburkan hati mereka kerana sedikitnya yang diberikan kepada mereka, atau bahkan kerana tidak ada yang dapat diberikan kepada mereka. Nah, itu sebenarnya yang diberitahu. Maksudnya kita bagilah mana yang mampu. Dan berkatalah kepada yang baik-baik menurut tafsir Misbah ini. Jadi perkara kedua yang diingatkan adalah kepada mereka yang berada di sekeliling pada penerima harta yang sedang menderita sakit. Mereka seringkali memberi aneka nasihat kepada penerima harta yang sakit itu, agar yang sakit itu mewasiatkan kepada orang-orang tertentu sebahagian daripada harta yang akan ditinggalkannya, sehingga akhirnya anak-anaknya sendiri terbengkalai. Wallahu alam. Sebab tu nanti kita akan lihat akan ada yang nasihat itu pada ayat 9 nanti. Itu kita belum sampai lagi kepada ayat tersebut. Baik. Jadi sebenarnya ada 3 golongan. Kalau kita nak anjurkan lagi, ada 3 golongan yang disebut dalam ayat ini, iaitu yang tak kaum keluarga, anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Jadi ayat ini sebenarnya mengajar kita apa yang perlu kita lakukan jika mereka ada yang datang semasa al-qismah, iaitu majlis pembahagian harta pusaka. Mungkin mereka dengar yang harta pusaka itu akan dibahagikan pada hari itu, dan mereka mungkin datang mengharap jika ada bahagian untuk mereka. Kalimah al-qurba dalam ayat ini menurut penulis tafsir bermaksud kaum kerabat yang jauh sikit, kerana kaum kerabat adik-beradik yang dekat memang sudah termasuk dalam bahagian penerima harta pusaka. Maka apa yang patut kita bagi kepada mereka, seperti kita katakan tadi, beri sedikit rezeki kepada mereka. Tapi kalau menurut penulis celik tafsir, dia kata bukan daripada harta yang dibahagikan itu. Itu cuma jamu mereka makan daripada harta yang lain, sebagai tanda kita bersyukur dapat harta percuma. Ini adalah menurut penulis celik tafsir, dan saya rasa saya cenderung kepada pandangan inilah, sebab tidak diambil daripada harta yang diberi, tetapi menggunakan harta yang lain sebagai tanda kita syukur kita dapat harta percuma, kerana harta yang kita dapat itu bukanlah harta dari usaha kita dapat pun percuma, maka kita ambil daripada harta yang kita ada, kita berilah bahagian kita bagilah kepada orang-orang yang datang sebagai kaum kerabat yang tidak ada dalam faraid tersebut. Dan katakanlah mereka dengan kata-kata yang baik. Kita katakan bahawa pemberian rezeki itu daripada harta yang lain. Kalau menurut penulis celik tafsir ni, dia daripada harta yang lain, bukan daripada harta pusaka yang baru dibagikan. Ditafsirkan begini supaya ayat ini tidak termasuk dalam ayat yang mansuh. Kerana memang ada pendapat kata penulis celik tafsir yang mengatakan ayat ini sudah mansuh, begitupun ada juga yang kata ayat ini tidak mansuh. Orang kata ayat ini telah mansuh, mereka mengatakan lafaz ulul qurba adalah kaum kerabat yang bukan al-furuq, iaitu kaum kerabat jauh. Mereka kata kalau dulu boleh diberikan bahagian daripada harta pusaka itu, dan ayat itu telah dimasukkan. Oleh itu pada mereka, kalau beri sebahagian daripada harta pusaka, iaitu atas dasar sunat saja. Kerana kalau beri atas dasar fardu, tidak ada kerana telah dimansuhkan. Ada juga ulama yang kata tak mansuh, maka letakkan makna yang sesuai. Mereka katakan yang lafaz ulul qurba masuk kerabat yang boleh terima pusaka, dan anak yatim yang datang pun adalah mereka yang boleh terima pusaka, dan mereka datang pun ambil bahagian mereka. Kepada mereka kita beri makan dulu, dan kata kepada mereka bahawa harta yang banyak tu kena tunggu apabila mereka dah besar nanti. Oleh itu masuk beri rezeki. Itu adalah jamu mereka dengan harta pusaka yang ada hak dia. Oleh itu kita boleh lihat banyak perselisihan pandangan tentang ayat ni. Kalau zaman sekarang mungkin tak ada, sebab sekarang pemberian harta pusaka selalunya tertutup, dan mereka yang patut terima harta pusaka telah tahu pun yang mereka akan dapat harta pusaka. Ini menurut apa yang kata celik tafsir. Cumanya apa yang kita nak highlight kat sini ialah bagaimana Allah SWT ajar kita untuk jaga hati manusia. Contoh kalau kita makan pun kan, kita beli makanan, kalau anak jiran nampak ke apa, kita tak sampai hatilah, orang kata tak bagi kat dia. Jangan tunjuk sampai orang terliru gitu. Itulah harta juga. Dia orang-orang yang datang daripada jauh semua melihat, mungkin mereka teringin juga, jadi kita jamu mereka, kita bagilah mereka sedikit. Kalau tak bagi daripada harta pun sekurang-kurangnya adalah orang kata yang dijamu kepada mereka, supaya mereka itu tidaklah rasa macam datang kosong begitu saja, kerana datang daripada jauh, datang ni mungkinlah bagilah sikit duit berbelanja dan sebagainya. Itu pandai kita lah, itu mengikut kebijaksanaan kita. Tetapi yang penting Allah bagi asas,
kita ni mesti ada adab dalam hidup ni. Jangan orang kata buat tak tahu sahaja, buat hati kering je, buat tak kisahlah, taklah kan. Kita tak boleh macam tu. Kita kena jadi orang yang sentiasa empati kepada orang lain. Letak diri kita ni dalam keadaan orang tu bagaimana mungkin dia orang susah dan sebagainya. Wallahu a'lam. Okey, kita teruskan ayat 9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ayat 9 bermaksud dan hendaklah takut yakni kepada Allah daripada melakukan aniaya kepada anak yatim oleh orang yang menjadi penjaganya, yang jika ditakdirkan mereka pula meninggalkan anak yang daif yatim di belakang mereka, tentulah mereka akan merasa bimbang terhadap masa depan dan keselamatan anak-anak mereka. Oleh itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengatakan perkataan yang betul menepati kebenaran. Saya menarik sebenarnya kita lihat kepada ayat 9 ni bagaimana Allah mendidik manusia. Allah tahu bahawa manusia ni bagaimana pemikirannya. Allah kata jangan dan hendaklah takut kepada Allah daripada melakukan aniaya kepada anak yatim. Kalau ada orang yang menjadi penjaga dia lah. Sebab apa? Kena ingat juga satu hari dia juga akan pergi dan anak-anak dia juga akan jadi anak yatim. So kamu sendiri mesti tak nak kalau anak-anak yatim kamu ni duduk dalam menderita, dalam keadaan daif, kamu mesti akan bimbang tentang keselamatan mereka. Jadi kalau kalian rasa macam tu, kalau kalian tak nak anak-anak kalian jadi macam tu, maka pastikan kalian jangan buat kat orang lain macam tu. Itu sebenarnya konsep yang kita kena pegang betul-betul. Kalau kita tak suka orang buat jahat kat kita, kita jangan buat jahat kat orang. Kalau kita tak suka orang zalim kat kita, kita jangan zalim kat orang. Ini Allah dah ajar very basic. Benda ni betul-betul datang, ayat ni benar-benar datang daripada Allah SWT. Pengajaran yang benar-benar yang kita kena pegang betul-betul. Kalau kita tak suka orang buat kat kita benda yang tak elok, kita jangan buat tak elok kat orang. So Allah kata kat sini, hendak takut kepada dan hendaklah kamu takut kepada Allah daripada melakukan aniaya kepada anak-anak yatim oleh orang-orang yang menjadi penjaganya, yang jika ditakdirkan mereka pula meninggalkan anak yang dhaif, yang yatim belakang mereka, tentulah mereka akan merasa bimbang terhadap masa depan dan keselamatan anak mereka. Oleh itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, ikutlah segala perintah Allah, jauhilah larangan Allah, dan hendaklah mereka mengatakan perkataan yang betul, yakni menepati kebenaran. Okey. Menarik sebenarnya ayat-ayat Allah SWT. Allah bagi perumpamaan. Kata penulis tafsir, dia kata Allah bagi motivasi kepada kita untuk jaga kepentingan anak yatim. Kerana kita pun ada anak juga, maka kita kena fikirkan. Tu guru saya kata dulu, guru yang saya ajar, yang ajar saya mengaji dulu, Ustaz Saad dia ada kata masa di Terengganu dulu, dia kata kita ni kena fikir atas fikir. Dia kata kat saya, kena fikir atas fikir, jangan fikir selapis saja. Jangan kita fikir tak apa orang tu je. Sedangkan kita pun juga akan melalui nasib yang sama juga satu hari nanti. Hidup ni sebenarnya umpama roda aja, kadang-kadang kita di atas, kadang-kadang kita di bawah. Jadi janganlah ketika kita di atas kita lupa orang di bawah, kita zalim orang sesuka hati, sedangkan kita juga ada masanya akan berada di bawah juga. Jadi sebab tu kita pun ada anak juga, maka kita kena fikirkan. Allah bagi perumpamaan, apa kata kalau kamu mati dan anak-anak kamu kecil lagi, tentu kamu mahu hak mereka dijaga. Maka kita kena jaga hak anak orang lain dengan baik, dengan harapan kalau anak kita jadi macam tu juga, kita nanti Allah akan beri hak kepada anak itu. Kita lihat apa yang kita boleh belajar daripada surah Al-Kahf, di mana diceritakan Nabi Khidir menanam harta tu di bawah membangunkan bangunan yang telah roboh. Sebab apa? Allah perintahkan sebab di bawah tu ada harta anak yatim. Bayangkan, bapa tu telah meninggal, mak ayah dah meninggal, atau mak ayah telah meninggal, tiada untuk menjaga anak yatim itu. Tapi kerana bapa ini orang saleh, bapa ni orang yang baik, barangkali dia menjaga hak manusia, maka Allah jaga anak-anak dia. Allah pelihara harta itu untuk ayah itu, untuk si bapa itu. Itu kita kata rasa macam apa guna aku buat baik? Tak ada gunanya. Allah nampak, Allah sentiasa nampak. Mudah-mudahan Allah kerana kebaikan itu Allah balas dengan menjaga keturunan kita juga. Itu jangan main-main dengan hak menjaga hak orang lain ni, sebab sebenarnya dia ada impact yang besar buat kita. Wallahu a'lam. Okey. Kalau penulis telik tafsir, dia kata ayat ini sebenarnya juga ditujukan kepada mereka yang mahu infak harta mereka lebih daripada 1/3. Sedangkan mereka ada anak-anak kecil yang memerlukan keperluan. Dikatakan bahawa asbabun nuzul ayat ini adalah kisah Sa'ad bin Abi Waqqas yang mahu memberikan keseluruhan hartanya dalam wasiat. Sabda Rasulullah SAW kepada Sa'ad bin Abi Waqqas yang bermaksud 1/3, dan 1/3 itu sudah banyak.
Sesungguhnya lebih baik bagi kamu meninggalkan warismu dalam keadaan kaya daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta kepada orang lain. Riwayat hadis ini adalah riwayat Muslim. Kata penulis celik tafsir ini, penulis celik tafsir.net, dia kata hadis ini juga menjadi dalil bahawa kalau kita tahu ada orang yang melakukan wasiat yang tak patut, maka kita tengah tegur dia. Dan kalau ada pembahagian harta pusaka yang tidak patuh syariah, maka kita kena tegur. Dan Allah ingatkan, Allah kata wattaqu, minta maaf, falyattaqullah, maka oleh itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah. Kita kata tadi, kena lihat ketetapan yang Allah telah letakkan kepada kita. Kita kena pastikan hak-hak penerima harta itu sampai kepada mereka. Kalau kita lihat ada kekurangan di mana-mana, kita kena tegur. Sama ada kita lihat seseorang tidak jalankan tugas dia menjaga harta, membahagikan harta. Malah kalau kita nampak seseorang memberi hartanya terlalu banyak, sampaikan boleh menyebabkan warisnya tidak tinggal apa-apa, kita kena ambil tindakan. Kalau perkara itu berlaku, kita kena tegur, kena beri nasihat. Itu yang Allah SWT ajar. Dia tak ada hidup dalam nafsi-nafsi. Dia aku lantaklah orang lain. Yang dia aku tak kacau orang. Tak ada, dalam Islam tidak begitu. Dalam Islam kita kena ambil tahu. Ambil tahu. Kemudian Allah kata wal yaqulu qawlan sadida, dan hendaklah kamu mengucapkan perkataan yang menepati syariat. Qawlan sadidan. Di sini kalau dalam Quran ini dia kata hendaklah mengatakan perkataan yang betul, yakni menepati kebenaran. Jangan ini adalah hukum kepada mereka yang menjaga anak-anak yatim, kerana apabila ibu bapa meninggal, maka hartanya itu akan diuruskan oleh walinya atau mereka yang telah diamanahkan oleh mahkamah untuk jaga harta. Maka mereka yang memegang amanah itu kena urus harta itu dengan baik. Yang penting kena takut kepada Allah. Kerana Allah lihat apa yang saja yang kita lakukan, dalam yang masa sama wali kena jelaskan. Itu kata yang betul kepada anak-anak yatim bahawa mereka hanya menjaga harta itu saja. Itu bukan harta dia. Dan kena pulangkan balik harta itu kepada anak yatim apabila sudah sampai masanya nanti. Kena jelaskan betul-betul. Sekarang tak boleh lagi kerana belum sesuai. Kata-kata ini adalah contoh kata-kata yang menepati syariat. Kata penulis celik tafsir, dia kata sadi dan berasal dari kata dasar yang maksudnya dinding. Jadi kalau dinding rumah kita akan jaga, dan kalau ada lubang kita akan tampal supaya tak retak. Jadi qaulan sadidan telah menjadi suatu makna yang membawa maksud kata-kata yang jelas, tepat, tidak bengkang bengkok, tidak retak, tidak ada lubang padanya. Jadi ayat ini juga sebenarnya tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, boleh juga bermaksud kalau ada anak yatim yang tanya kita, adakah kita dapat harta pusaka, jangan pusing-pusing kata tak dapat. Bagi tahu perkara yang benar. Dalam ayat sebelum ini telah disebut bahawa kanak-kanak kadang-kadang ada anak-anak yatim dan keluarga yang datang apabila mereka tahu yang ada majlis berbahagian harta. Beritahu yang memang ada dapat harta pusaka, nanti kita bagi sedikit kepadanya. Kalau dia tak layak dapat harta, kalau dia tak dapat layak, kalau dia tidak layak dapat harta itu. Kerana anak yatim selalu ini susah dan mengharap bantuan daripada kita. Mungkin dia ada dengar kita dapat harta percuma, maka dia harap kalau dapat sedikit infak daripada kita. Jadi persoalan sekarang, adakah kita tahu anak-anak yatim dalam kalangan masyarakat kita? Kalau masyarakat kita tak rapat dan tidak bersuai kenal dengan orang-orang dalam Koreanya, macam mana kita nak tahu mana satu anak-anak yatim? Kadang-kadang ada orang dia sampai kata dia nak bagi harta, dia dah dapat untuk mengedarkan zakat. Dia kata tak apa, biar orang tu datang cari kita ke masjid, ke surau, baru kita bagi. Sedangkan sepatutnya kita lah yang cari. Janganlah tunggu orang tu datang. Begitulah wallahu a'lam. Itu amanah buat kita. Untuk secara ringkas-ringkas, insya-Allah kita teruskan kepada ayat yang 10. Innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu hanyalah menelan api ke dalam perut mereka, dan mereka pula akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Wa na'udzubillah, mudah-mudahan Allah lindungi kita. Harta ni dia memang dia sangat menggoda kita. Tan senang memanglah kita kata, kalau tengok orang makan rasuah apa, kita kutuk dia kan, kita kata macam teruknya. Kita belum diuji dengan perkara tersebut, mudah-mudahan Allah tak uji. Kalau Allah uji dengan perkara tersebut, tak tahu mungkin kita lagi teruk lagi kot. Tu kita kata ayat ini Allah bagi tahu jangan zalim.
Sesungguhnya yang makan harta anak yatim secara zalim, apa jadi kat dia? Sebenarnya mereka itu hanyalah menelan api ke dalam perut mereka. Yang mereka zahirnya dia makan harta tu, tapi di sisi Allah sebenarnya engkau mengundang api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Wa na'udzubillah. Mereka dikatakan makan dengan cara yang zalim sebab mengambil dengan cara yang salah. Bukanlah sebenarnya kalau sebagaimana kita jelaskan, bukanlah langsung tak boleh makan harta itu sebab ada cara yang adil. Ini dah disebut dalam ayat yang lain, tetapi bukan berlebihan sampai menzalimi, sampai tak tinggal apa dah kepada anak tu. Dia rasa tak ada apa, dia pula merempat, pula terpaksa pula bekerja, bersusah payah. Sedangkan mak ayah dah susah payah cari kerja, ada susah payah cari duit masa hidup dulu, dah ada pun bahagian untuk si anak itu bila meninggal. Jadi Allah kata mereka yang makan harta anak yatim dengan cara yang zalim diibaratkan dalam ayat ini seperti menelan api neraka. Jadi kita kena ingat, apabila disebut makan api, dia ni lebih teruk kalau dibandingkan dengan dikenakan dengan api yang di luar. Sebab apabila makan, bermaksud dia masuk kat dalam perut. Mereka ini akan dibangkitkan kelak di akhirat. Menurut penulis celik tafsir, dia kata mereka ini akan dibangkitkan kelak di akhirat dengan api keluar daripada mulut dan perut mereka. Wallahu a'lam. Ini pandangan dia. Bahkan telinga dan mata mereka juga akan mengeluarkan api. Ini adalah kerana mereka telah makan api yang sebenarnya. Wallahu a'lam. Ini pandangan penulis celik tafsir. Saya bacakan daripada apa yang dia tulis. Dan mudah-mudahan kita boleh ambil manfaat. Di dunia memang mereka tak perasan, tapi mereka akan mengalami di akhirat kelak. Mereka yang memakan, yang mengambil harta anak yatim dengan cara yang salah tidak akan berkat harta itu. Dalam kitab Sahihain melalui hadis Sulaiman Ibn Ibilal dari Saud Ibn Zaid dari Salim Abu Gais dari Abu Hurairah disebutkan bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ijtanibu sab'al mubiqat." Jauhkanlah oleh kalian 7 macam dosa yang membinasakan. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma hunna, apakah itu? Apakah saja dosa-dosa itu wahai Rasulullah? Qal, Rasulullah SAW berkata menjawab, asyirku billah, mempersekutukan Allah, wasihr, sihir, yakni melakukan sihir, wa qatlul nafsil lati harramallahu illa bil haqq, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang hak, misal hukum kisas, hukum hudud dan sebagainya, wa aklur riba, dan memakan riba, wa aklu malil yatim, seperti yang kita bincangkan pada ayat ini, memakan harta anak-anak yatim, wa tawalli yaumal zahfi, lari daripada medan perang, wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat, menuduh berzina wanita-wanita mukmin yang memelihara kehormatannya sedang lalai. Ini 7 dosa yang membinasakan, termasuknya lah memakan harta anak-anak yatim. Wa sayasluna sa'ira, dan mereka akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Mereka pasti akan masuk neraka, kerana kalau dah makan api neraka, tentulah makan api neraka itu dalam neraka. Wallahu a'lam. Ayat terakhir yang kita nak bincangkan iaitu ayat 17. Ayat 17. Ayat 11. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hazzil unsayain fa in kunna nisaan fawqa ithnatayn falahunna thulutha ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nisfu wa li abawayhi likulli wahidin minhuma as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad fa in lam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi thuluth min ba'di wasiyyati yusi biha aw dayn aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan minallah innallaha kana aliman hakima. Allah SWT menjelaskan kepada kita, Allah perintahkan kamu mengenai yakni pembahagian harta pusaka untuk anak-anak kamu, iaitu bahagian seorang anak lelaki menyamai bahagian 2 orang anak perempuan.
Tetapi jika anak-anak perempuan itu lebih dari 2, maka bahagian mereka ialah 2/3 daripada harta yang ditinggalkan oleh si mati. Dan jika anak perempuan itu seorang saja, maka bahagiannya ialah 1/2, yakni maka bahagiannya ialah 1/2, yakni separuh daripada harta itu. Dan bagi ibu bapa si mati, tiap-tiap seorang dari keduanya 1/6 daripada harta yang ditinggalkan oleh si mati itu, jika si mati itu mempunyai anak. Tetapi jika si mati tidak mempunyai anak, sedang yang mewarisinya hanyalah kedua ibu bapanya, maka bahagian ibunya lah ialah 1/3. Kalau pula si mati itu mempunyai berapa orang saudara adik-beradik, maka bahagian ibunya ialah 1/6. Pembahagian itu ialah sesudah diselesaikan wasiat yang telah diwasiatkan oleh si mati dan sesudah dibayarkan hutangnya. Ibu bapa kamu dan anak-anak kamu, kamu tidak mengetahui siapa di antara yang lebih dekat serta banyak manfaatnya kepada kamu. Jadi pembahagian harta pusaka dan penentuan bahagian masing-masing seperti yang diterangkan itu ialah ketetapan daripada Allah SWT. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Cukup cantik apa sebenarnya Allah telah ajar kepada kita. Allah perintahkan mengenai pembahagian harta pusaka untuk anak-anak kamu, itu bahagian seorang anak lelaki dan anak perempuan. Seorang lelaki dapat seperti 1/2 bahagian perempuan. Seperti 2 bahagian perempuan. Seorang anak lelaki mendapat seperti 2 bahagian anak perempuan. Kalau perempuan dapat RM1,000, anak lelaki akan dapat RM2,000. Contoh formula, kata polis celik tafsir. Kalau ada seorang anak lelaki dan 2 anak perempuan, maka harta itu dibagikan kepada 4 bahagian. Lelaki ambil 2 bahagian dan setiap seorang anak perempuan akan ambil 1 bahagian. Maka boleh digunakan cara ini untuk pembagian yang lain. Lihat dalam ayat ini Allah kata lelaki dapat 2 bahagian wanita. Ini menunjukkan wanita juga dapat bahagian daripada harta pusaka. Arab jahiliah kita kena ingat, orang kata tak adil, ingat Arab jahiliah hanya bagi pusaka kepada anak lelaki saja. Cuma kenapa bahagian perempuan itu separuh saja daripada bahagian lelaki akan dijelaskan kemudian insya-Allah. Okay, kita lihat dari segi balaghah, ini menarik. Saya bacakan daripada blog celiktafsir.net. Ini dia kata balaghah, daripada segi balaghah Al-Quran menggunakan perkataan yang tepat setiap kali, dan kalau kita tahu bahasa Arab sedikit, kita akan dapat memahami bagaimana penggunaan itu amat tepat sekali. Dalam ayat ini Allah menggunakan kalimah yusikum, iaitu daripada kalimah awfa, iaitu daripada kata dasar waw sad ya. Jadinya jadilah kalimah wasiat. Ia digunakan dalam Al-Quran apabila diberikan pesanan yang penting. Tapi kata dasarnya boleh digunakan dalam beberapa bentuk. Kalimah awsa dalam ayat ini dalam bentuk wazan. Wazan apa? Wazan af'al. Sedangkan ada penggunaan dalam bentuk wazan yang lain dalam ayat-ayat yang lain. Ada sebagai contoh, ada kalimah wassa, itu kata dasar wawsaya dalam bentuk wazan 2. Yang ini wazan fi'lun. Yang juga kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu ia sama saja. Tapi kalau dalam bahasa Arab, perbezaan wazan membawa maksud yang berbeza. Kata penulis tafsir celik tafsir, inilah hebatnya bahasa Arab. Itu kalau dalam wazan fi'lul, ia berbentuk sesuatu yang selalu, berterusan, sedikit demi sedikit dan berulang. Sedangkan kalau dalam wazan af'al, ia merujuk kepada perbuatan yang sekali saja. Jadi penggunaan kalimah awsa kemudian menjadi yusikum kerana dalam bentuk majhul adalah tepat kerana arahan untuk membahagikan harta bukanlah selalu ia berlaku sekali saja. Sedangkan sebelum penggunaan kalimah wassa lebih banyak seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 132, Ali Imran ayat 131, surah Al-An'am ayat 144, surah Al-An'am juga ayat 151, Al-Ankabut ayat 8, surah Luqman ayat 14, surah ayat 13, surah Ahqaf ayat 15. Ini kerana ayat-ayat ini ada arahan tentang arahan agama tentang perkara yang berulang-ulang dan selalu. Wallahu a'lam. Sedikit saja yang kita ambilkan, ada banyak lagi perbincangannya tapi kita nak ambil pelajaran-pelajaran. Sekurang-kurangnya Allah SWT bagi tahu bahawa tetapi jika hanya ada anak-anak perempuan terlebih dari 2, maka bahagian mereka ialah 2/3 daripada harta yang ditinggalkan oleh mati. Sekarang penekanan diberikan, kata penulis tafsir, diberikan jikalau ada anak perempuan saja. Tidak disebutkan kalau ada anak lelaki saja kerana sudah tahu dia memang akan dapat harta. Tapi Allah nak tekankan anak perempuan meski diberi hak. Ini menunjukkan bagaimana Islam tu sangat-sangat menjaga hak wanita. Bukan seperti mana yang didakwa bahawa Islam ini menindas wanita dan sebagainya. Kita maaf, minum dulu. Bismillah. Jadi sekiranya anak perempuan itu ada 2 atau lebih,
mereka akan mendapat 2/3 dari harta keseluruhan harta yang ditinggalkan, iaitu bagikan 2/3 dari keseluruhan harta itu dan dibagikan sama rata di antara anak-anak perempuan itu. Dan 1/3 lagi dari bahagian itu akan diberikan kepada penerima yang lain seperti ibu bapa, isteri atau suami si mati. Ayat ini menyebut kalau lebih dua, yakni anak perempuan, tapi kalau dua pun mengambil formula yang sama juga. Ini berdasarkan hadis tentang anak-anak Sabit Ibnu Qais. Jabir bin Abdullah meriwayatkan bahawa dia sedang bersama Rasulullah SAW apabila seorang perempuan Ansar datang bersama dua orang anak perempuannya. Perempuan itu berkata, "Ya Rasulullah, ini ada anak Sabit bin Qais yang telah mati syahid dalam perang Uhud. Bapa saudara mereka telah mengambil semua harta pusaka mereka dan tiada apa yang tinggal lagi untuk mereka. Maka turunlah ayat yang menentukan bahagian-bahagian yang berhak diterima oleh ahli waris daripada harta pusaka." Kemudian di sini lihat bagaimana Allah SWT ambil tahu soal anak-anak wanita, seorang perempuan ini, seorang anak perempuan ini. Bukan begitu, bukan Islam ini tidak menindas wanita, tidak apakah lagi dia anak-anak kecil, anak-anak perempuan. Allah tidak menindas. Baik lelaki maupun perempuan tidak ditindas. Di sini bapa saudara dia dah ambil semua harta pusaka, maka tak ada harta dah budak-budak ni. Maka turun ayat yang menentukan bahagian yang berhak diterima oleh ahli waris dalam daripada harta pusaka. Wallahu a'lam. Kemudian diteruskan wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Dan jika anak perempuan itu seorang saja, maka bahagian dia adalah 1/2, yakni separuh daripada harta itu. Jadi potongan ayat tadi kalau anak lebih dari seorang, tapi jika anak itu perempuan seorang saja, dia akan dapat separuh daripada keseluruhan harta yang selebihnya akan diberi kepada penerima pusaka yang lain. Tidak sebut tentang kalau ada anak lelaki saja, maka ulama fiqh telah bersetuju yang kalau hanya ada lelaki saja, maka keseluruhan harta itu diberikan kepada anak lelaki itu saja. Dan kalau ada penerima pusaka yang lain, maka mereka boleh menerimanya. Tapi apabila ada lebihan, maka lebihan itu diberikan kepada anak lelaki itu. Sekian tentang bahagian anak. Selepas ni kita akan masuk bahagian ibu bapa pula. Ayat 11 ni saya panjang sikit. Jadi Allah sebut dan bagi ibu bapa si mati, tadi kita dah baca lah, kita bacakan terjemahan saja. Dan bagi ibu bapa apabila dan bagi ibu bapa si mati, tiap-tiap seorang daripada keluarganya 1/6 daripada harta yang ditinggalkan oleh si mati. Jika si mati itu mempunyai anak. Sekarang Allah sebut pula tentang bahagian ibu bapa. Ada 3 jenis bahagian yang telah ditetapkan. Pertama, jikalau si mati itu anak mereka itu ada anak. Jikalau si mati itu anak mereka ada anak. Ibu dan bapa masing-masing akan dapat 1/6 dari pusaka sekiranya si mati itu ada anak. Jadi 1/6 tambah 1/6 sama dengan 2/6 atau 1/3. Jadi 2/3 daripada bahagian harta akan dibagikan kepada anak-anak. Ini yang pertama kalau si mati ada anak. Maknanya anak dapat bahagian mereka dan ibu bapa pun dapat bahagian. Fa illam yakul lahu waladu wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth. Tapi jika si mati tak punya anak, sedang yang warisnya hanyalah kedua ibu bapanya, maka bahagian ibu bapanya adalah 1/3. Ini ada satu situasi kedua pembahagian faraid yang melibatkan ibu bapa. Kalau anak yang mati itu tak ada anak, maknanya cucu tiada, emak dapat 1/3 dan selebihnya diberikan kepada ayah. Maknanya bapa akan dapat 2 kali ganda daripada bahagian ibu. Sama dengan hukum lelaki akan dapat 2 bahagian perempuan. Ini pun sekiranya mati itu tiada adik-beradik. Maknanya ini ada situasi di mana hanya ibu bapa sahaja yang layak mewarisi harta itu. Fa in kana lahu ikhwatu fali ummihi thuluth. Dan kalau pula si mati itu mempunyai berapa orang saudara, adik-beradik, maka bahagian ibu yang 1/6. Kalau yang mati itu ada adik-beradik, anak tiada, emak yang dapat 1/6 dan ayah akan dapat 2/3 daripada harta itu. Dan bahagian yang berkurang daripada emak itu akan diberikan kepada bapa kerana tanggungjawab bapa menjadi semakin tinggi kerana nak jaga anak-anak ni yang lain. Makanya kalau ada adik-beradik, bahagian ayah tidak berkurang. Tapi bahagian ibu yang berkurang kerana kalau tiada adik-beradik, ibu itu pun dapat 1/3. Tapi apabila ada adik-beradik, tukar jadi 1/6 bahagian pula. Perlu ditambah bahawa jika si ibu bapa si mati masih hidup, maka adik-beradik tak dapat bahagian daripada harta pusaka itu. Kerana bapa itu akan dapat harta dan dia yang akan gunakan untuk menjaga anak-anaknya. Di sini logik mengatakan bahawa kenapa bahagian lelaki ini lebih, sebab dia ada tanggungjawab yang lebih yang Allah tetapkan. Allah tidak memberi tanggungjawab yang lebih kepada wanita dalam soal-soal menguruskan keluarga ini. Jadi adik-beradik itu tidak kira adik-beradik sama ada mak dan ayah atau adik-beradik tiri datang daripada lain emak atau lain ayah, atau datang daripada mak atau daripada lain ayah. Tapi cuma penggunaan perkataan adik-beradik tiri ni kita kena rujuk baliklah, sebab dia ada kadang-kadang ada kekeliruan ya pada penggunaan adik-beradik tiri ni yang kita tak faham. Jadi kita kena belajar balik apa tu adik-beradik tiri. Sebab
Adik-beradik itu tidak dikira adik-beradik sama ada mak dan ayah, atau adik-beradik itu datang dari lain emak atau lain ayah. Sebab kalau dia datang daripada lain emak atau lain ayah, dia sebenarnya bukan adik-beradik tiri, dia adalah adik-beradik separuh. Sebab itu saya suka dalam bahasa Inggeris dia panggil half brother, half sister. Saya rasa itu lebih sesuai. Sebab kalau adik-beradik tiri ini sebenarnya dia seolah-olah macam orang yang berkahwin. Kalau kata ayah itu berkahwin, lelaki itu berkahwin, dia berkahwin dengan orang yang dah ada anak. Dua-dua dah ada anak. Belah lelaki tu ada anak, wanita tu ada anak, maka anak kepada lelaki itu anak kepada lelaki itu dan pada anak kepada si wanita itulah adik-beradik tiri. Itu pada pandangan saya lah. Jadi saya lebih kata adik-beradik itu tidak kira adik-beradik sama ada emak dan ayah, satu adik-beradik sama emak dan ayah, ataupun adik-beradik yang datang daripada emak ataupun lain ayah. Jadi saya tarik balik perkataan adik-beradik tiri ni. Saya lebih cenderung kepada perkataan adik-beradik sama ayah, iaitu sama satu mak satu ayah, dan adik-beradik yang lain emak ataupun lain ayah. Itu adik-beradik separuh. Saya suka dalam bahasa Inggeris itu lebih tepat bagi saya, half brother, half sister. Wallahu a'lam. Maka kalau kita ringkaskan bahagian ibu bapa ini kepada 3 jenis, bahagian ibu bapa kalau ada cucu, bahagian ibu bapa kalau tiada cucu, bahagian ibu bapa kalau ada anak-anak yang lain. Sesudah diselesaikan wasiat telah diwasiatkan oleh si mati dan sesudah dibayarkan hutangnya. Diingatkan sekali lagi, pembagian telah ditetap di atas akan dibahagikan mengikut bahagian masing-masing selepas disclaimer dia tebalkan perkataan ini, selepas dia berikan wasiat kalau ada, ataupun bayar hutang dulu. Quran sebut wasiat dulu, kerana wasiat itu yang selalu dilupa oleh manusia. Maka Allah letak awal supaya bagi ingat kepada manusia. Allah beri penekanan kerana dia selalu letak di tepi saja. Kerana kalau hutang, tentu ada orang yang akan menuntutnya, tapi apabila melibatkan wasiat, kadang-kadang orang yang diwasiatkan itu pun tak tahu dia dapat wasiat. Jadi dia tak tahu yang dia kena tuntut. So Allah highlightkan wasiat, walaupun hutang itu lebih penting untuk diselesaikan. Tetapi Allah highlightkan supaya manusia ingat hutangnya akan ada orang yang menuntut. Wallahu a'lam. Jadi maknanya kena bayar hutang dulu, kemudian baru berikan wasiat, dan kemudian barulah dibahagikan mengikut bahagian. Walaupun dalam ayat ni dan ayat lain disebut wasiat dulu, tapi dari segi amalan kena bayar hutang dulu. Wallahu a'lam. Perlu diingatkan juga bahawa wasiat itu maksimum dia setakat 1/3 sahaja daripada harta si mati. Kalau lebih, itu telah melanggar syarak dan tidak boleh dijalankan. Satu perkara lagi yang perlu difikirkan, kata penulis telit tafsir, adalah urusan pengebumian jenazah. Wang itulah hendaklah diambil daripada hartanya juga. Tapi kenalah jaga supaya pembaziran tidak dilakukan. Jangan ikut cara orang masyarakat kita yang berlebihan dalam perkara ini, tapi kita kena ikut cara syarak. Selepas urusan pengebumian, barulah wang yang lebih itu digunakan untuk bayar hutang, dan kalau ada lebih bayar wasiat, dan kalau lebih barulah digunakan untuk bahagian mengikut faraid. Jadi Allah SWT bagi tahu, ibu bapa kamu dan anak-anak kamu tak mengetahui siapa di antara yang lebih dekat sebab siapa yang banyak manfaat kepada kamu. Jadi antara ibu bapa atau anak-anak, kita tak tahu siapa yang akan bagi untung pada kita selepas kita mati nanti. Allah lebih tahu tentang perkara itu, sebab tu Allah sudah bagi pembahagian termasuk kepada ibu bapa sekali. Allah tahu siapa yang lebih layak terima, maka kita kena terima saja. Kena akal kita sebenarnya, tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat, kita tak dapat fikirkan perkara ini. Kalau ikut diri kita sendiri, mungkin nak beri hanya kepada anak-anak saja, atau ada yang nak bagi kepada ibu bapa saja. Rupanya Allah ada hikmah kenapa diberikan pembahagian seperti rupa. Allah tahu apa yang manusia perlukan, maka Allah telah mengubah amalan jahiliah di mana harta hanya diberikan kepada anak-anak ke bawah dan hanya diberikan kepada ibu bapa jikalau ada wasiat. Jadi Allah ubah perkataan itu dengan menetapkan bahagian khusus untuk ibu bapa juga. Jadi ada bahagian untuk anak dan ada bahagian untuk ibu juga. Faridatan minallahi innallaha kana aliman hakima. Ini ketetapan daripada Allah, ketetapan daripada Allah. Sesungguhnya Allah itu adalah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Pembahagian ini adalah ketetapan daripada Allah dan takkan boleh diubah suai lagi. Melainkan kalau ada pandangan-pandangan ke wallahu a'lam, tetapi setakat daripada asas daripada ayat yang kita baca secara directnya, ini ketetapan daripada Allah, tak boleh diubah suai. Lihat kalimah faridah, ini fardu yang digunakan dalam ayat ini, daripada kalimah faridah, ini menjadi faraid, itu jamak plural bagi kalimah faridah. Maka jangan kita nak memandai nak ubah. Mana kita nak ubah? Allah telah beri pemberian pembahagian ini kerana Allah yang Maha mengetahui siapa yang patut dapat, dan Allah Maha bijaksana dalam menentukan pembahagian ini. Jadi lalu kalau ada manusia yang mengubah ketetapan ini, sengaja nak pakai formula yang baru, kononnya nak bagi sama rata, maka mereka sebenarnya telah mengubah ketetapan daripada Allah
dan dia telah mengubah ketetapan Allah, dan dia pasti akan ada perasaan tak puas hatinya daripada orang lain dan sebagainya. Wallahu a'lam. Jadi kita kena sedar ini keadilan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, supaya tidak adalah yang akan dengki mendengki dan nanti adil pun orang dengki, kalau tak adil lagilah tak ada, lagilah orang dengki kan. Baik, sekian sahaja. Jadi kita boleh katakan bahawa kenapa Allah tetapkan perkara ini, kenapa bukan kita tetapkan, sebab kita ni ada kecenderungan kalau kita lihat dalam 3 Abdul tu kan, kalau tak silap kan, dia cenderung nak bagi kat anak dia saja, yang seorang tu, yang 2 saja kan, walaupun sebenarnya ada harta yang lain. Tetapi kita kata kita tak boleh. Macam mana pun kita tak suka ke anak kita, misalnya anak kita ni orang melawan kita pun, Allah telah tetapkan kena bagi juga. Sebab harta tu bila kita mati bukan harta kita dah. Itulah antara dia tu Allah jamin ya. Mana budak tu kalau orang tu kita tak suka, kita terpaksa bagi juga. Kita terpaksa bagi juga, sebab Allah jamin semua rezeki orang tu semua Allah telah jaga semuanya. Jadi kita ni ada memilih. Mana tak nak tak suka kat dia, kita tak bagi. Tak suka kat adik-beradik ni kita tak bagi, tapi Allah tetapkan dia kena bagi juga, sebab itu harta bukan kita. Hakikatnya harta ni semuanya semua datang daripada Allah, dan Allah SWT tetapkan siapa yang Allah nak bagi, sebab itu harta, sebenarnya harta itu milik Allah SWT. Dan Allah jaga hak semua orang. So, kita lihat daripada awal surah An-Nisa, Allah cerita pasal boleh kahwin 2, 3, 4. Sampai orang terfikir, ini tak adil, ni lelaki boleh kahwin 4, apa yang adil untuk wanita? Dan kita dah jelaskan bahawa yang berkahwin itu wanita juga, wanita itu memerlukan perlindungan dan sebagainya. Kita kena fikir bahawa yang dijaga itu bukan seorang wanita saja, yang dijaga itu semua wanita. Begitu juga dengan harta ni, kenapa lelaki lebih dan sebagainya? Allah menjaga hak semua orang. Ada ketetapan-ketetapan yang Allah telah beri, sebab manusia itu cenderung kepada bias. Dia tak nak, dia ada yang dia tak suka, dia tak bagi. So Allah kata tak, kau suka ke tak suka, semua aku telah tetapkan, maka perlu dijalankan, sebab hakikatnya kita kena tahu dari segi akidahnya, semua yang datang ini semua bukan milik kita. Kita ini innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Daripada Allah kita datang, daripada Allah kita kembali. Semua yang kita dapat ini semua datang daripada Allah, maka kita kena dengar cakap Allah, kena bahagikan ikut apa yang Allah SWT ajar. Sebab kita ini tidak ada hak pun atas diri kita, tidak ada hak pun harta kita, tidak ada hak pun atas yang lain, melainkan hak-hak yang Allah SWT berikan. Wallahu a'lam. Neraca dalam kisah dalam surah An-Nisa ni adalah keadilan. Maka kita kena lihat keadilan dari segi sudut Allah, bukan keadilan daripada sudut kita. Keadilan itu tak sepertinya sama rata, tetapi keadilan itu memberi suatu perkara, meletakkan suatu perkara betul pada tempatnya, sesuai dengan apa yang perlu dilakukan, sesuai dengan keadaan setempat itu, keadaan tersebut. Macam anak, misal anak 18 tahun dengan anak umur 5 tahun, takkan kita nak bagi duit belanja kepada anak 15 tahun kesama dengan duit belanja kepada anak 5 tahun. Itu tak adil namanya kalau kita bagi sama. Kita kena bagi sesuai dengan keadaan budak itu, keadaan anak kita tu. Wallahu a'lam. Saya rasa cukup setakat ini. Mana yang baik itu semuanya datang daripada Allah SWT. Apa yang salah saya mohon maaf, mohon ampun daripada Allah SWT. Mudah-mudahan kita dapat manfaat yang banyak daripada apa yang kita bincangkan. Mana yang tersalah, tuan-tuan puan-puan tinggalkan. Mana yang baik amalkanlah. Mudah-mudahan Allah SWT rahmati kita semua, masukkan kita dalam syurga Firdaus. Kita tutup dulu dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Jika tuan-tuan mendapat manfaat daripada kuliah yang kita sampaikan ini, sila sebar-sebarkan. Mudah-mudahan mendapat manfaat itu tersebar luas, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi insya-Allah. Sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.